Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk PDPR hari ini ada beberapa panduan yang perlu anda beri. Sebelum anda menjawab soalan yang saya beri dalam WhatsApp group, saya nak beri beberapa panduan dahulu supaya anda boleh menjawab dengan tepat. Saya nak tengoklah ada pelajar yang boleh betul semua. Jadi hari ini saya nak beri beberapa panduan yang perlu anda beri perhatian. Antara yang penting dalam kata adjektif ini ialah tentang darjah penghabisan. Ya, anda sudah sedia ketahui bahawa darjah penghabisan ada 3, iaitu ter, paling dan sekali. Saya ulang, ada 3 darjah penghabisan iaitu ter, paling dan sekali. Okay, cuba lihat di sini. Ter ini boleh digabungkan dengan kata adjektif. Apabila digabungkan, makna perkataan itu akan menjadi nombor 1. Contoh macam ni, terpandai. Ter telah pun digabungkan dengan kata adjektif pandai. Terpandai. Kalau dalam kelas, bermaksud terpandai ini ialah orang yang dapat nombor 1 lah. Jadi terpandai. Ter yang merupakan darjah penghabisan boleh digabungkan dengan kata adjektif tinggi menjadi tertinggi. Tertinggi ini membawa maksud nombor 1 tinggi lah. Ya. Begitu juga dengan perkataan terbaik. Ter telah pun digabungkan dengan adjektif, maka wujudlah perkataan terbaik yang membawa maksud nombor 1 baik. Ya. Okey. Kita lihat lagi darjah penghabisan yang seterusnya. Mula-mula ter. Yang kedua ialah paling. Paling juga dikategorikan sebagai darjah penghabisan. Perkataan paling ini boleh diletak di hadapan kata adjektif. Kata paling ini yang merupakan darjah penghabisan boleh berurutan dengan kata adjektif. Lihat contoh ini. Paling hitam. Paling ialah darjah penghabisan boleh diikuti dengan kata adjektif hitam. Paling hitam maksudnya nombor 1 hitam lah. Mungkin ada benda-benda di situ, ada pelbagai benda. Kemudian yang satu tu lebih menonjol daripada segi kehitamannya. Warna hitamnya itu menonjol. Kita kata bahawa paling hitam. Seterusnya, kata penghabisan, kata darjah penghabisan bagi paling ini digabungkan dengan perkataan pedas. Berurutan dengan kata adjektif pedas. Apa maksud paling pedas? Maksudnya antara masakan yang disediakan itu, yang dalam pinggan yang satu itu, wah itu nombor 1 pedas. Tak ada lain yang sepedas itu. Jadi kita kata paling pedas. Maksudnya nombor 1 pedas. Paling juga boleh berurutan dengan perkataan adjektif, contohnya lebar. Paling lebar. Maksudnya kita ukur-ukur, lepas tu kita dapati bahawa kain itu paling lebar. Maksudnya nombor 1 lebar. Jadi, di sini kita dapat lihat bagaimana darjah penghabisan ini berurutan dengan perkataan adjektif. Okey, tadi kita dah belajar 2 darjah penghabisan. Sekarang kita masuk yang ketiga. Kita nak tahu apakah darjah penghabisan yang ketiga. Kalau awak dapat ingat tadi, sekali. Perkataan sekali. Jadi kata adjektif ini boleh berurutan dengan perkataan kata darjah penghabisan sekali. Kita boleh letak perkataan sekali ini selepas kata adjektif. Lihat contoh ini.
Okey, maaf, ada sedikit masalah teknikal tadi, tercabut wire. Jadi awak lihat di sini, saya terangkan semula. Canggih kita letak boleh berurutan dengan kata darjah penghabisan sekali. Apa maksud canggih sekali? Canggih sekali bermaksud yang paling canggih lah macam tadi lah, yang tercanggih lah, nombor satu canggih. Kita ambil kepada teknologi telefon. Dari hari ke hari kita dapati bahawa di-upgradekan, ya, dinaikkan mutu ataupun tahap telefon itu kepada yang lebih canggih, yang lebih luas penggunaannya. Kita katakan bahawa teknologi telefon itu canggih sekali. Maksudnya nombor satu canggih dalam masa yang dalam satu ketika itu, itulah telefon yang canggih sekali. Nombor satu canggih. Mahal sekali. Ini pun darjah penghabisan digunakan, iaitu sekali. Apa maksud mahal sekali? Mahal sekali maksudnya antara barang-barang itu, barang yang hujung tu yang mahal sekali. Harganya mungkin ribuan ringgit, tapi yang lain harganya ratusan ringgit sahaja. Jadi kita kata bahawa barang itu mahal sekali. Maksudnya nombor satu mahal. Okay, terang sekali. Bagaimana dengan terang sekali? Terang sekali ini melibatkan cahaya. Cahaya daripada lampu suluh, kita ambil contoh. Satu daripada lampu suluh itu menggunakan 4 bateri. Yang lain menggunakan 2 bateri. Jadi kita kata bahawa cahaya daripada lampu suluh itu terang sekali. Maksudnya nombor satu terang. Okey, jadi kita dah belajar darjah penghabisan ada 3, iaitu ter, paling dan sekali. Ter boleh digabungkan dengan perkataan kata adjektif. Manakala perkataan paling dan sekali boleh berurutan dengan kata adjektif. Sama ada kita letak di depan adjektif ataupun di belakang kata adjektif. Kalau di depan kita letak paling, kalau di belakang kata adjektif kita letak perkataan sekali. Ya. Inilah dalam konteks soalan akan diuji anda pemahaman anda tentang penggunaan darjah penghabisan ini. Kita lihat apakah bentuk kesalahan yang selalu berlaku kepada darjah penghabisan. Tengok frasa ini. Terbesar sekali. Kata adjektifnya ialah besar. Ter telah pun digabungkan dengan adjektif. Betul lah, boleh digabungkan. Tetapi selepas itu, diletak kata darjah penghabisan sekali. Jadi di sini, kesalahannya ialah ada 2 darjah penghabisan dalam satu ayat ataupun dalam frasa ini ada 2 darjah penghabisan. Jadi peraturan tata bahasa tidak membenarkan, kita tidak menerima ada 2 darjah penghabisan dalam kata adjektif ini. Seterusnya, terpandai sekali. Sama seperti frasa yang pertama, adanya darjah penghabisan ter di hadapan, ada pula darjah penghabisan satu lagi iaitu sekali di belakang. Maka frasa ini salah. Ini ditukar pula. Di depan, kita boleh letak kata darjah penghabisan paling di hadapan kata adjektif tinggi. Tetapi disusuli pula dengan satu lagi darjah penghabisan sekali. Jadi dalam frasa ini ada 2 darjah penghabisan. Satu darjah penghabisan di depan dan juga di belakang. Tak bolehlah yang ni. Okay, seterusnya, sama juga seperti frasa di atas. Paling baik sekali, ada 2 darjah penghabisan, iaitu paling dan sekali. Begitu juga dengan contoh yang kelima ini, ada 2 darjah penghabisan. Paling besar sekali, ada perkataan paling merupakan darjah penghabisan dan juga sekali juga darjah
penghabisan. Jadi ini ialah contoh-contoh kesalahan yang melibatkan darjah penghabisan. Walau bagaimanapun, gabungan frasa seterusnya, gabungan perkataan-perkataan yang membentuk frasa ini boleh diterima. Peraturan tata bahasa menyatakan bahawa gabungan ini diterima. Lihat contoh ini. Lihat ini. Ter. Ter kita tahu bahawa darjah penghabisan. Kita cantumkan dengan kata penguat. Selepas itu diikuti dengan adjektif. Apakah kata penguat yang boleh menerima awalan ter? Ada dua. Iaitu satu kata penguat amat. Dan satu lagi ialah kata penguat sangat. Bermaksud ter boleh bergabung dengan kata penguat amat dan sangat ini, lepas itu diikuti dengan adjektif. Pembentukan frasa ini diterima, tidak menjadi kesalahan. Kita lihat contoh ini. Teramat pandai. Di sini kita dapati bahawa kata darjah penghabisan ter telah pun digabungkan dengan kata penguat amat. Disusuli dengan kata adjektif pandai. Dalam peraturan tata bahasa, gabungan ini diterima. Tidak salah. Seterusnya ialah teramat tinggi. Ter sebagai darjah penghabisan telah menjadi awalan kepada amat. Disusuli dengan adjektif tinggi. Diterima. Ter boleh digabungkan dengan kata penguat, kemudian diikuti dengan adjektif. Jadi ada dua yang boleh digabungkan dengan ter. Satu ialah amat dan satu lagi ialah sangat. Jadi sangat, ter telah digabungkan pada kata penguat sangat diikuti dengan adjektif baik adalah frasa yang betul. Ter sangat cantik. Ter ialah kata darjah penghabisan digabungkan dengan perkataan sangat disusuli dengan kata adjektif cantik ialah frasa yang betul dari segi tata bahasa. Okey, seterusnya, apa lagi yang boleh diterima? Teramat. Lurus diterima. Jadi para pelajar didapati bahawa ada dua kata penguat yang boleh digabungkan dengan ter. Kemudian diikuti dengan adjektif. Kalau anda jumpa soalan macam ini sekejap lagi, maka frasa ini adalah frasa yang betul. Jangan salahkan frasa ini. Kalau dalam format digariskan A, B, C dan D tu, kalau ada teramat pandai, jangan anggap itu sebagai salah daripada segi peraturan tata bahasa. Dalam hukum tata bahasa diterima. Okey, ada lagi yang perlu anda beri perhatian, iaitu kata penguat boleh bergabung dengan adjektif dan sekali. Kata penguat tersebut ialah amat yang berada di hadapan adjektif dan ada sekali. Sungguh dan satu lagi sangat. Ada tiga kata penguat boleh berada di mana? Boleh berada di hadapan adjektif. Kemudian diikuti dengan kata darjah penghabisan sekali. Saya harap pelajar-pelajar tidak terkeliru dengan peraturan tata bahasa ini. Kita tak letak dua darjah penghabisan. Sekali adalah darjah penghabisan. Tetapi kita tak letak di depan adjektif ini darjah penghabisan ter dan juga paling. Kita letak kata penguat. Kita tidak meletak di hadapan adjektif ini darjah penghabisan juga.
Kan darjah penghabisan ada 3, yang boleh ada di hadapan ialah ter. Yang boleh berada di hadapan kata adjektif ialah paling. Kita tak letak dua jenis kata ini di depan adjektif, tapi kita meletak kata penguat. Dan 3 kata penguat yang diterima untuk disekalikan dengan perkataan sekali di belakang kata adjektif diterima. Okey. Untuk membolehkan anda lebih faham, saya akan tunjuk contoh-contoh ini. Amat pandai sekali. Bolehkah diletak perkataan amat pandai sekali? Boleh. Amat ialah kata penguat. Amat bukan darjah penghabisan. Jadi boleh diletakkan dengan sekali lah. Jadi di sini dalam frasa ini ada satu sahaja darjah penghabisan, iaitu sekali. Amat bukan darjah penghabisan. Amat ialah kata penguat. Kata keterangan, kata penguat. Jadi frasa amat pandai sekali ini tidak salah daripada segi hukum tata bahasa. Seterusnya ialah sungguh tinggi sekali. Kan saya dah beritahu anda tadi ada 3 yang kata penguat yang diterima untuk berada dengan sekali ni. Kata darjah penghabisan sekali, amat, sungguh dan sangat. Jadi sungguh tinggi sekali diterima. Sangat baik sekali diterimalah. Tiga-tiga ini boleh diterima. Amat, sungguh, sangat boleh berada dengan perkataan sekali. Sangat cantik sekali diterima. Amat lurus sekali juga diterima. Jadi inilah penekanan yang saya nak beri pada anda sebelum anda menjawab soalan sebentar nanti. Soalan telah pun saya sediakan dalam WhatsApp group. Anda salin seperti biasa, jawapan sahaja. Tak perlu salin ayat yang panjang-panjang, jawapan sahaja. Jumlah soalan agak banyak, semua itu berformatkan PT3. Jadi saya harap panduan ini yang saya beri ini akan membolehkan anda mendapat markah yang tinggi. Ini semua menguji semulalah apa yang telah pun anda pelajari pada minggu hadapan. Sekian, itu sahaja penerangan yang saya nak beri. Terima kasih dan selamat menjawab.